Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis Cik Azmin, barisan pengetua, wakil pengetua, rakan-rakan guru besar, barisan juri, Tuan Haji Tuan bin Talib SIP PPD Jasin, Puan Najah Nurliza Abu Bakar SISC Plus PPD Jasin, Puan Najah Safiah binti Basiran Basiran itu Basirun. Basiran SIP Plus PPD Melaka Tengah. InsyaAllah tiba giliran saya untuk membentangkan ataupun berkongsi dengan rakan-rakan. Walaupun petang ni tinggal kongsi je, tak apa. Saya nak kongsi dengan Hakim sebenarnya. Sebab rakan-rakan tu dah beberapa kali dengar Puan Aspia. Ni dah masuk pusingan ketiga, jadi mereka dah tahu dah. Cuma ini adalah satu program yang baik daripada PPD untuk kita berkongsi sama tentang amalan terbaik. Kerana di sekolah ni memang semua ada kelebihan dan kekuatan, cuma kita minta tercetusnya idea untuk kita berkongsi sama, insyaAllah. Jadi untuk saya, di sekolah saya membuat satu inovasi berkaitan dengan elektronik persediaan mengajar ataupun kita sebut EPM online. Saya rasa rakan-rakan semua tahu dan para juri pun tahu bahawa Serkam Darat ni memang hebat sejak dulu lagi dari segi IT, dibangunkan lebih kepada berkongsi laman web. Jadi apabila ditempatkan saya di situ, saya rasa tercabarlah, dan saya harus buat sesuatu untuk meningkatkan lagi penggunaan ICT di sekolah Serkam Darat dengan era sekarang abad 21 ini. Jadi saya ingin membudayakan lebih-lebih lagi sekolah SK Serkam Darat merupakan sekolah besta di luar bandar. Jadi bukan senang nak jadi pentadbir atau pemimpin di situ. Sebab tu saya cadangkan kepada PPD, sekiranya fikir-fikir saya yang bertukar diharap dapat menghantar pemimpin-pemimpin yang boleh dalam pengurusan IT dengan baik, supaya benda ni kita tak nak dah ke depan. Oleh kerana pemimpin tak boleh, kita ghostan balik, kita tak nak. Jadi saya terpaksa mencetuskan beberapa idea. Jadi biasanya inovasi ini ada kekangan-kekangan, tapi alhamdulillah di sekolah ini pada asalnya EPM ni dibuat secara offline menggunakan Microsoft Word, di print masuk dalam file dan dihantar. Cuma bezanya dulu pakai buku, sekarang dipakai file. Tapi insyaAllah saya tengok ada kekangan. Saya dapat ini hasil daripada penyataan masalah ini daripada guru sendiri. Bila datang jumpa saya, dia kata, cikgu, kita bagi dia satu rim kertas tak cukup, sampai 6 bulan nak minta kertas lagi. Pada saya sepatutnya kita buat ini, kita lah kena beli sendiri kan, kerja buat kita Tapi oleh kerana sekolah tu nak membudayakan dulu, bagi kertas. Bila saya tengok memang banyaklah masalahnya dengan dia nak print out dan sebagainya. Satu lagi ink, kejap-kejap habis. Sebab ada rakan-rakan yang buat dalam tu, dia print yang warna-warna. Contoh bila ada cuti perayaan dan sebagainya, dia print yang warna. Jadi rakan-rakan yang buat simple tu rugilah. Jadi kekangan dari segi ink dan file. Saya lihat file tidak seragam. Ada yang menggunakan file putih, ada yang menggunakan file hitam dan sebagainya. Jadi tidak ada keseragaman. Dan seterusnya bila kita minta nanti, ada yang tak dapat tunjukkan, dia kata komputer dia kena virus. Jadi tak boleh nak print pada minggu tu dan sebagainya. Ini antara kekangan lah. Dan seterusnya penandaan dan penyemakan. Penandaan penyemakan ni pada saya lah, saya duduk di Melaka. Kalau saya ada mesyuarat pada hari Jumaat berkursus, maka saya kena hadir ke sekolah pada hari Sabtu ataupun hari Ahad. Sebab hari Senin kalau kita tanda, cikgu tak dapat nak bawa. Jadi kita kena hadir. Bayangkan saya daripada Melaka nak semata-mata datang nak untuk menanda fail ringkasan mengajar mereka. Ini antaralah isunya. Jadi saya pun berfikir dan mencari punca kuasa. Macam tadi memang tidak ada punca kuasa lah. Minyak curah itu ialah hasil daripada dalaman, kawalan dalaman. Dan ini saya kena cari dulu, boleh tak kita buat offline ni, supaya tak terjerat dengan pemantauan-pemantauan daripada KPM ataupun pihak Nazir. Alhamdulillah, saya jumpa Jadi saya rasa rakan-rakan semua mahir dengan pengkeliling ini. Surat Ihtisas bilangan 3 1999, yang ini pun pihak Nazir pegang. Di sini dia jelas memaklumkan. Kalau kita lihat, saya suka tengok yang perenggan keempat.
Rekod pengajaran dan pembelajaran boleh disediakan dalam apa jua bentuk dan munasabah dan seterusnya dengan teknologi semasa. Jadi maksudnya tak salah lah saya buat online, walaupun dulu digunakan dengan buku. Dan Alhamdulillah beberapa pemantau daripada Nazim pun dah lihat EPM yang saya jalankan, dan cikgu-cikgu saya pun dapat tunjukkan semasa pemantauan. Jadi saya pun mula terfikir dan buat. Saya ni tak pandai macam rakan-rakan lain boleh buat sistem, tapi kita ada idea, kita gembelengkan dengan guru-guru kita dan FT saya di sekolah, macam mana kita nak memudahkan guru. Pada saya, kalau kita buat inovasi, kita harus mudahkan guru, kita jangan membebankan guru. Barulah mereka akan ikut apa yang kita cadangkan. Jadi ini format yang saya sediakan, di mana ada dua saja format, iaitu induk. Di mana induk ni dia akan ikut seperti mana dalam buku kita. Ada maklumat peribadi, jadual waktu, RPT-nya, senarai tugas, seperti mana yang Nazim minta dalam buku kita. Dan yang kedua ialah EPM harian. Dua saja template ni yang kami buat. Kami sharekan dengan cikgu-cikgu dan selaras. Satu sekolah menggunakan fail induk yang sama, harian pun sama. Jadi kita tengok selaras, mudah. Dan tu saya kata tadi, kita mudahkan. Kita bukan suruh cikgu create, kami dah createkan. Kami share saja dengan cikgu, cikgu buat. Right? Okey. Dan saya sendiri yang beri taklimat kepada guru-guru dan staf. Macam Cikgu Nafi katalah, sepatutnya kita leader ni, kita yang memimpin rakan-rakan guru kita. Barulah mereka nampak, pemimpin dah tunjuk. Kalau mereka tak boleh buat, lebih-lebih lagi sekolah Serkan Darat tu semua muda-muda, saya kata. Dan you all ni dah base IT, sepatutnya kamu boleh laksanakan. Right? Dan saya menggunakan tapak web sedia ada. Maksudnya saya tak guna tapak mana-mana, sebab kita faham bahawa VL ini kerajaan telah membelanjakan begitu banyak wang. Jadi kalau kita tak guna, memang rugilah kita, berjuta-juta kerajaan bayar. Dan untuk makluman rakan-rakan, masa zaman VL ini bukan zaman saya. Jadi saya terpaksa explore dalam bentuk apa kegunaan. Sebenarnya banyak kegunaan VL ini, baik dari sharing PDPC dan sebagainya. Banyak kegunaan-kegunaan yang kita boleh dapat daripada VLE yang kita tak gunakan, yang kerajaan bayar saja tiap-tiap tahun. Jadi saya mengambil pendekatan ni lah. Dan kita pun faham bahawa dalam kita nak sewa satu tapak server, kos dia agak tinggi. Right? Jadi saya dah perkenalkan tapaknya, format dan sebagainya. Saya dah bagi in-house training dan saya bagi masa yang secukupnya. Bahawa saya nak laksanakan pada Januari tahun 2017. 3 bulan sebelum itu saya dah minta guru-guru buat secara hands on dulu 3 bulan tu. Macam mana kesukarannya dan sebagainya. 3 bulan guru-guru dah buat. Tapi dalam masa yang sama mereka tetap buat filing lah. So dalam proses tu. Jadi dalam masa 3 bulan saya bagi peluang kepada guru-guru saya mencuba. Right. Jadi kesannya apabila saya dah laksanakan, semua mengatakan ini mudah. Sebab kita buat online, di mana-mana kita boleh update kita punya EPM. Di balik kampung di Kelantan ke, di Terengganu ke, di Perlis dan sebagainya, mereka boleh buat untuk menyiapkan. Yang kedua, jimatkan masa. Guna tab saja mereka boleh guna, boleh edit dan sebagainya. Dan kos macam saya kata tadi lah, tidak memerlukan apa-apa belanja. Kerajaan dah bayar, sekolah tak perlu keluar apa-apa. Right? Okay, seterusnya kesan daripada pelaksanaan EPM online ni, Alhamdulillah. Kalau kita lihat, saya rasa rakan-rakan semua tahu BTP kejar kita dengan penggunaan VLE. Betul? Murid dan guru. Cuma guru dia tak berapa fokus. Dia lebih fokus kepada murid. Tapi objektif saya bukan nak capai KPI, saya nak membudayakan guru-guru saya. Dan Alhamdulillah, selepas saya laksanakan ini, penggunaan guru-guru begitu meningkatlah. Kalau tak sebelum ni, guru masuk bila dia share dengan murid saja. Tapi oleh kerana EPM online ni dia kena buat hari-hari dia punya
ringkasan mengajar, maka setiap hari mereka akan masuk untuk membuat EPM mereka secara online. Alhamdulillah sekolah yang kerdil ni berbanding dengan sekolah-sekolah besar, kita top 20 negeri Melaka masa capaian untuk VLE. Alhamdulillah. Okey. Kalau Serkam, saya tak boleh kalahkan sifu saya. SIS memang hebat daripada dulu. Saya pun banyak belajar dengan Tuan Haji Zul. Cuma saya buat interface dia saja, dashboardnya saja berbeza. Saya faham ada rakan-rakan kita menggunakan Google Drive dan sebagainya. Right? Okay. Ini kita boleh lihat kekerapan guru-guru kita yang masuk VLE. Pentadbir dia boleh masuk dekat analitik di VLE itu, ada satu ikon, kita boleh check berapa ramai cikgu kita yang atau siapa yang paling kerap masuk masa itulah. Right? Jadi bila dah jadi budaya tak ada masalah. Okay, ini yang paling saya sukalah. Di mana pihak pentadbir, baik saya ataupun GBK ataupun saya punya ketua panitia yang diberi tanggungjawab, dia boleh simak di mana-mana mereka berada. Kalau saya berkhusus di Kuala Lumpur, pada hari Jumaat tu mereka semua dah kena hantar. Jumaat dan Isnin saya berada di Kuala Lumpur, saya boleh simak EPM yang dihantar. Dan yang lebih saya suka ialah kita boleh semak setiap hari. Kalau file dulu, kita tak tahu mereka buat hari Rabu ke tidak, hari Khamis buat ke tidak. Tapi kalau melalui online, kita boleh semak saja. Kita klik je hari Rabu, belum hantar, maka kita akan hantarlah WhatsApp secara peribadi kepada guru berkenaan, minta dia update dan dia faham bahawa dia punya pentadbir pekalah dengan dia punya penyiapan untuk RPH dia. Jadi mudah pada pentadbir. Right. Okay. Dan selain itu saya tak nak shock sendiri. Saya dah implementkan setahun. Kita nak tengok mereka setuju atau tidak. Secara ikhlas saya wujudkan Google Form kepada semua guru untuk isikan ini, sama ada mereka setuju ke tidak tentang kepimpinan saya melaksanakan EPM online ini. 1 tidak setuju, 2 kurang setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Dan Alhamdulillah hasil daripada soal selidik yang saya berikan pada setiap hujung tahun ini, inilah dia. Alhamdulillah mereka agak setuju dengan cara saya buat perubahan di sekolah. Semua berskala 4. Dan kita tak nafikan masih ada yang tak berapa setuju dengan kita. Ini manusia. Bukan semua orang setuju dengan kita, tetapi agak sedikitlah yang tak setuju. Dan kita boleh tanya apa penambahbaikan yang boleh kita buat nanti. Right? Okay. Seorang berilmu dan sebagainya mereka akan pergilah. Cuma Google Form ni baguslah tuan-tuan. Kita tak tahu siapa yang menilai kita, siapa nama dia. Jadi dia ikhlas. Kalau tak baik, dia akan kata tak baik. Kalau baik, dia kata baik. Right? Kalau kita letak nama kan tak boleh. Okey. Dan impak seterusnya saya tidak wawarkan. Kerana ini untuk sekolah saya tak pernah wawarkan. Saya pun tak tahu mana rakan-rakan ni tahu. Mungkin daripada kursus-kursus cikgu-cikgu saya bercerita agaknya kan. Jadi Alhamdulillah ada rakan daripada think tank daripada PPD Kuala Selangor datang untuk berkongsi tentang inovasi yang saya buat ni, untuk lihatlah apa yang saya laksanakan. Okey. Yang kedua daripada SK Kedah Bukit Wah Kota Tinggi, satu sekolah hadir dan saya memberi pandangan. Cuma kaedah saya ialah sekolah-sekolah yang hadir saya minta mereka bawa bahan, kerana saya nak selepas saya beri taklimat dan hands on, mereka dah ada akaun siap-siap dah. Balik mereka cuma update. Sebab saya sharekan mereka kedua-dua format tadi tu, induk dan juga harian. So cikgu dia balik, dia dah kena buat. Sebab VLE tuan-tuan dan puan, semua cikgu ada dia punya ID masing-masing. So tak ada masalah. Cuma kita nak mereka faham, saya minta mereka bawa bahan-bahan. Kita nak ajar macam mana mereka nak fill in dalam tu. Jadi akhir aja tengah hari, semua cikgu yang hadir dalam hands-on tu mereka dah ada dah. Dia orang punya tapak RPH online masing-masing. Sebab mereka masuk mengenai VLE masing-masing. Dia punya login masing-masing. Okay. Ini daripada SK Permaisuri Kuala Lumpur hadir. Okay. Right. Ini SK Konvent lagi saya terperanjat. Sebab ialah sekolah yang kerdil nak menerima sekolah konvent, bayangkan
rupanya mereka pun tak terbayangkan nak buat begini Jadi mereka dah hadir dan saya minta saya punya FT pergi ke Kuala Lumpur untuk lebih detail lagi. Mereka jemput, semua mereka tanggung hotelnya, perjalanannya kita berkongsi begitu saja right? Jadi saya tak tahu lah, sebab kita dah jelas kat mereka dah ada, cuma nak lebih detail saja. Okay, yang ini pihak pentadbir daripada SK Jalan Datuk Palembang masa tu Cikgu Laila ada hadir sama sebab mereka nak fahamkan pentadbir dulu. So kalau pentadbir dah jelas, senang mereka nak implementkan di Datuk Palembang nanti Yang ini yang jaringan yang saya buat lah. Dan Alhamdulillah lah dengan kepimpinan yang saya buat tu mungkin PBD nampak saya pun tak sangka ni so sekolah kami telah dianugerahkan Cipta Wangsa bagi sekolah rendah daerah Jasip dianugerahkan oleh KPPD. Dan ini pun saya amat bertuah lah saya telah dianugerahkan anugerah pengarah pendidikan, satu-satunya anugerah yang saya belum pernah dapat masa sisa jabatan. Yang lain semua Alhamdulillah, cuma ni je belum. Tapi Alhamdulillah Allah nak izinkan juga saya berada di sekolah dengan beberapa inovasi kepimpinan yang saya cuba wujudkan untuk guru-guru. Allah beri itu, dia kata tadi ini rezeki semua Allah yang beri. Yang penting pada saya kita buat secara ikhlas. Kalau memang tu dah hak kita, insya-Allah rakan-rakan insya-Allah tak ada masalah. Dan PPD memberi saya ABC lah pada tahun lepas. Terima kasih banyaklah Tuan PPD. Okey, saya ada buatkan sedikit hands on dan dua persembahan saya tak dapat nak tunjukkan sebab kekangan dari segi signal. Jadi saya dah videokan online ni Jadi kita lihat sekejap. Ini yang saya kata masuk Google macam biasa tuan-tuan. Saya dah savekan dekat saya punya bookmark. Terus pergi pada laman web VLE. Saya rasa ni rakan-rakan semua tahu. Okay, so kita ada 3 laman. Laman pertama yang mana sharing. So saya letak dashboard ni di laman kedua. Ini semualah okay, itu yang induk. Di mana saya boleh tengok senarai guru, senarai AKP, senarai GPK. Okay, GPK saya dan guru-guru. Ini semua kita share je site dia saja. Template saya buat 2 tu, mereka share je dengan kita. Cuma dashboard ni saya buat teratur sikit supaya senang kita rujuk. Right? So yang lagi saya bangga, saya punya PPM pun mereka nak buat online. Saya kata silakan, tak ada masalah. Jadi bukan guru saja yang buat online, tapi saya punya staff pun buat secara online. So dalam ni kita ikutlah di GPK saya nak semak. Saya buka dekat file induk. Di file induk ni mereka sharekan dengan file harian. Okay, ada maklumat peribadi. Okay, jadual waktu mereka. So EPM. So ada 2 tu. Nanti saya terangkan apa E-Prima tu. Ini yang kita takut dengan VLE. Dia punya donat. Server dia. Okay, ni paparan harian yang kita linkkan dengan induk. So ni setiap bulan. Satu bagusnya ialah minggu tu sama aja. Kalau kita tulis dalam file, kadang ada cikgu dah minggu 32, ada tu minggu baru 31. So yang ini selaras semua kita siapkan. So mereka buat. Dan saya akan sign in secara online. Saya akan sign in secara online. So ini untuk guru. Baik, saya tunjuk satu yang GPK semak. Okay, Cikgu Nur Azrin, guru bahasa Inggeris tahun 1. Okay, so dia ada macam biasa, maklumat-maklumat ni memang Nazir nak, mesti ada. So kita ikut. Right, jadual waktunya. So EPM. Okay, ini ialah harian, setiap minggu, setiap bulan. Yang disemak oleh GPK HEM kalau tak silap saya, pada setiap hari Ahad dan Isnin. Okay, itu dia Cikgu Royalty yang semak. Ini saya cakap ni tadi, guru ni dia nak masuk yang color-color ni. Bayangkan kalau nak print habislah printer. Tapi yang ini mereka boleh masuk apa pun gambar, tak ada masalah. Dan kita semak pun seronok. Right? Okay, ini yang saya kata tadi. Ini juruteknik saya, FT saya. Mereka buat secara online juga tugasan dia. Sebab tu dipanggil ETH, tugasan harian. Untuk mereka lain sikit.
So sama juga ada maklumat peribadi mereka. So ETH-nya di situ. Okey. Ini harian mereka setiap minggu. Cuma minggu tak sama sebab mereka ialah staff, dia bukan guru. Dia tak masuk yang cuti-cuti penggal. So background jangan tengok itu mereka masuk sendiri, saya tak ajar. Mereka yang masukkan sendiri, kreativiti masing-masing. Saya tak yang saya tekankan format. So inilah hari Jumaat sebab kita punya FT atau PPM setiap hari Jumaat yang kita check setiap Jumaat. Saya punya staff saya seorang je yang check. Saya yang semak, berusaha. Okey. Dan bukan saja mereka kita semak. Tentu tuan-tuan tanya guru besar ni siapa semak? Betul? Guru besar ni tentulah PK1. PK1. Saya sharekan dengan PK1 saya, Cikgu Zaidi. Beliau akan semak setiap minggu EPM saya. Sama ada saya buat ke tidak. Ini saya punya peribadi. Okey, ini jadual saya. Baik, ini saya punya harian. Ini yang kita besar VLE. Okey, ini harian saya. Setiap minggu. Okey, dan minggu terakhir kita itu adalah minggu ke-30. Okey, hari Isnin adanya perhimpunan dan kebetulan saya mengajar murid tahun 6 oral. Jadi ada gerak gempur pada hari itu, saya masukkan juga jadualnya. Okey. Jadi saya masukkan. Jadi bukan guru saja kita pantau, kita pun GBK pantau. Jadi kalau saya tak update, saya malulah. Kita perkenalkan sistem, kita tak update sistem. Jadi saya kena up to date. Saya punya APM supaya mereka hormat pada kita sebagai ketua melaksanakan. Okey, ini yang sempat saya videokan lah. Okey. Cuma kalau rakan-rakan lihat tadi, saya ada buat e-prima. E-prima ni adalah backup untuk VLE sebab saya khawatir kita punya VLE tak sambung dengan itu kan. Jadi alhamdulillah sambung balik, kita masih gunalah. Kita takut nanti pemimpin baru mereka tak nak guna, tapi alhamdulillah kita sambung. So saya keep on balik. E-prima ialah satu sistem menggunakan server lain yang dikenakan setiap orang guru RM20 saja pun secara online. Itu backup saya. Katakanlah VLE ni tak ada, maka saya tidak akan balik ke file. Saya akan tetap buat online di mana saya akan buat e-prima yang di mana servernya dikontrol oleh satu syarikat, semua backup di backup oleh syarikat. Dan cikgu cuma isi DSKP semua di link dengan BPK daripada pusat kurikulum. BPK-nya yang terkini DSKP-nya di link kan macam tu Tapi saya tak laksanakan kerana buat apa kita bayar sedangkan ada tempat yang percuma. Itu cuma backup saya saja. Right? Okey. Dan sedikit saya nak kongsikan lah daripada rakan-rakan yang memantau pandangan-pandangan mereka lah berkaitan dengan inovasi yang saya jalankan. Terima kasih diucapkan kepada SKS Mendarat yang dipimpin oleh Tuan Guru Besarnya Encik Azman Jainuddin yang menerima kehadiran kami daripada kumpulan think tank PPD Pulau Selangor yang datang ke sekolah ini untuk melihat inovasi yang terdapat di sekolah ini. Yang pertamanya, pihak kami mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak guru besar di atas kepimpinannya yang telah berjaya memimpin sekolah dan mencipta inovasi RPH secara online. Harapan kami juga agar inovasi ini dapat dikongsikan dengan sekolah-sekolah lain. Dan secara judulnya ingin saya perkatakan di sini bahawa Guru Besar SKS Mendarat ini merupakan seorang pemimpin yang jelas ada tuju dan berfikiran futuristik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Besar SKS Mendarat Ukiwaha ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada SKS Mendarat Yasin Melaka kerana sudi menerima kami untuk berkongsi idea iaitu RPH secara online yang dinamakan EPM ataupun elektronik persediaan mengajar. Harapan saya semoga inovasi yang dicipta ini disebarluaskan kepada semua sekolah-sekolah kerana ia memberi kebaikan dan memudahkan dalam pemeriksaan persediaan mengajar. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazaruddin Kasim, Guru Besar di SK Seri Masjid Kuala Lumpur. Ingin mengucapkan tahniah kepada Cik Azman Jainuddin di atas pencalonan ke program inovasi di peringkat negeri Melaka. Saya amat yakin dan sangat percaya beliau telah pun membuat sesuatu yang baik dari segi perkembangan khususnya dalam bidang IT yang berkaitan dengan kerja langsung kita, iaitu penyediaan rancangan mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal sebab Cikgu Rostam pernah di sekolah saya sebagai cikgu. Terima kasih kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sekam Barat Cik Azman Jainuddin kerana memberi peluang kepada saya untuk menceritakan tentang persediaan mengajar yang dijalankan di Sekolah Kebangsaan Sekam Barat. Seterusnya dapat meningkatkan penggunaan ProBNI di kalangan guru-guru. Sehubungan dengan itu, saya amat bersetuju dan menyokong penggunaan EPM online ProBNI yang diadakan di sekolah-sekolah untuk kebaikan para guru dan pihak pentadbir khususnya. Sekian, terima kasih. EPM online memang mudah. Boleh siapkan kerja pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Tiada lagi buku persediaan mengajar. EPM online juga tidak membebankan guru. Hanya perlu bawa ini sahaja ke kelas. Kita dah ada tab sekarang, dah ada masalah. EPM online inovasi yang hebat. Kalau dulu cikgu cakap tak boleh disiplin dan sebagainya, sekarang tak ada isu dah pada saya. Ini sangat bagus kerana ia masih berguna. Guru-guru dapat merancang rancangan pengajaran harian dengan lebih kemas dan sistematik, di mana guru dapat menambah imej terus. EPM memastikan guru bergerak selari dengan kehendak kementerian, di mana guru-guru memaksimumkan penggunaan ICT. Inovasi ini bertepatan dengan anjakan ke-7 PPPM KPM. Penggunaan EPM ini juga akan menaikkan taraf guru-guru, di mana guru-guru akan setanding dengan profesional lain juga. Guru-guru akan lebih up to date dengan teknologi ICT. EPM sangat memudahkan kami, boleh disiapkan di mana-mana saja. Semoga EPM ini akan disebarluaskan bagi memudahkan semua. Terbaik GP. Terima kasih. Assalamualaikum. Seperti mana di SK Sekam Barat, kami menggunakan EPM online dalam penyediaan rancangan pengajaran harian. Penggunaan EPM online bukan saja lebih kemas dan teratur, malahan guru boleh mengisi pelaporan bidik darjah, rancangan tahunan dan catatan aktiviti guru dengan lebih mudah dan berlakunya komunikasi dalam perbincangan berbentuk global, di mana pihak pentadbir maupun pihak KPM boleh membuat pemantauan secara terus perkembangan pengajaran di sekolah. Terima kasih kepada Guru Besar kerana membenarkan inovasi ini kepada kami. Anda muda lagi. Jadi itulah saja tadi saya minta dan kalau rakan-rakan lihat tadi dalam kereta dan sebagainya memang betul. Saya spontan saja, saya minta tolong videokan sikit tentang inovasi saya buat. Mereka di mana mereka berada, dia WhatsApp saja kat saya video itu, saya masukkanlah dalam presentation saya. Jadi akhir daripada saya, untuk memastikan kejayaan, kita mesti melakukan kerja dengan cara yang berbeza daripada sekarang. Lebih-lebih lagi, kita ke arah abad 21. Terima kasih daripada saya. Keindahan yang kelihatan pada seseorang itu bukanlah kerana pakaian yang menghiasinya, tetapi keindahan yang sebenarnya adalah ilmu dan adab yang dipraktikkannya, walaupun sedikit. Jadi itu saja perkongsian ilmu daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada teman-teman atas pentangan. Selamat datang ucapkan kepada Temu Azam yang amat